Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir di masjid ini. Alhamdulillah, solat subuh secara berjemaah. Dan seterusnya duduk dengan niat iktikaf kerana Allah. Namatul iktikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Saja beriktikaf di masjid ini sunat kerana Allah taala. Syukur yang berbahagia Tuan Imam Bilal, seterusnya barisan JK serta pegawai masjid. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat tadi ya, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kuliah subuh ya, sepatutnya saya bila dah pernah dah nama keluar kan, tiba-tiba hilang. Ya, ada urgent, kena terpaksa balik ke kampung ketika musim PKP. Nasib baik polis luluskan. Kalau tidak tak balik juga ya? Ada hal lah sikit. Jadi Alhamdulillah, saya pun dah lama tak datang ke masjid ni ya. Hari tu pun jumpa pun Ustaz Haji Talib je lah kan, kuliah dekat Surau tu. Kali tu kan. Baiklah, InsyaAllah kita hanya santai-santai, iaitu membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah dalam kitab dia Bahrul Mazi. Dalam kitab Bahrul Mazi, iaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Dia ambil hadis daripada Sunan At-Tirmizi. Hadis daripada Imam At-Tirmizi rahimahullah. Kita masih lagi berkenaan dengan hadis bab solat. Jadi selama ni kita biasa buat solat ya, saya pun baca kitab ni sebenarnya tujuan tu jelah ya, supaya kita tahu bahawasanya ada dasar dia, dalil dia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sedikit huraian ulama. Itu saja sebenarnya ya. Kalau nak kira buat sembahyang ni kita dah tahu semua dah. Dah tahu dah rukun tu ada 13, daripada berdiri betul, niat, takbiratul ihram dan sebagainya. Semua dah tahu dah. Ya, cuma nak tengoklah beberapa hadis-hadis Nabi yang berkaitan, insya-Allah. Baik, mudah-mudahan hari ini sempat dah baca satu atau dua hadis, insya-Allah. Mungkin juga 3 hadis pendek-pendek je, insya-Allah. Yang kita last hari tu 11 bulan 10 2020. 11 bulan 10 2020. Ini dah bulan 10 juga. 24. Ya. Wah. Setahun lebih. Masya Allah, patutlah lama tak datang. Tapi kapet ni masih lagi empuk nampaknya. Baik, ke situ lah pergi dia. Bab ma jaa fi wad'il yamin 'ala shimal. Bab menyatakan letak tangan kanan atas tangan kiri. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula meletakkan tangan kanan ke atas pergelangan tangan kiri telah pun disuruh syarak akan dia manakala sudah mengangkat takbiratul ihram. Jadi selepas kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar ya, kita sebut takbiratul ihram, kita angkat, maka kita akan letakkan tangan kita, tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Itu disuruh oleh syarak ya. Hadisnya berbunyi an Qamisah bin Hulb an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fayakhudhu shimalahu bi yamini. Diriwayatkan daripada Qamisah bin Hulb, daripada bapanya, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi kami bagi suatu sembahyang jemaah, maka memegang ia akan pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya, demikianlah aku lihat akan dia. Kata Abu Isa At-Tirmizi ya, dalam bab ini ada juga hadis yang hadis ini juga diriwayatkan daripada Wa'il bin Hujr
daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Mas'ud, daripada Sahal bin Sa'ad. Hadis ini merupakan hadis hasan. Ya. Jadi itu dia perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kau solatlah seperti mana kau lihat aku solat. Jadi tangan tu dia letak, ya. Dia tangan kanan dia letak di pergelangan tangan kiri. Jadi apa hukumnya? Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula amal atas ini di sisi ulama daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tabi'in, dan mereka yang selepas daripada itu memikirkan akan meletakkan seseorang laki-laki akan kanannya atas tangan yang kirinya dalam sembahyang, ya, dan memikir setengah daripada mereka itu bahawa diletakkan akan keduanya di bawah pusat, dan telah memikirkan setengah daripada mereka itu bahawa diletakkan keduanya sebelah atas pusat. Maka tiap-tiap daripada yang demikian itu luas, yakni banyak kelakuan letaknya di sisi mereka itu. Jadi di sini berlaku khilaf ulama, ya, sebab tidak ada dalil yang khusus di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun ada banyak pecah-pecahan ni lah. Jadi ulama dia akan, bila khilaf ni dia akan beri pandangan, beri pendapat. Ya. Jadi ada yang diletak sebelah atas, ya. Contohnya dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi letak bawah pusat. Mazhab Maliki tak letak kat mana-mana, tangan lurus. Sebab dia tak ambil hadis ni. Sebab hadis ni kalau ikut Imam Tirmizi sekalipun, hadis ni merupakan hadis hasan. Ya. Kemudian Imam Syafi'i antara pusat dan dada. Ya, Imam Hanbali bawah pusat dan sebagainya lah, ya, banyaklah khilaf ulama. Jadi hasilnya tak ada masalah mana-mana pun kita boleh ikut, ya. Cuma kita fokus kepada mazhab Syafi'i kita, letaklah kebiasaannya kita letak di antara pusat dan juga dada kan, yang bawah tu kan, ya, dan di sebelah tengah ataupun di sebelah kiri sedikit. Kadang-kadang tu nampak kiri sebab apa? Sebab kita letak kat tengah dah. Memang kita letak kat tengah, tetapi sebab tangan kanan kita ni berada di sebelah pergelangan tangan, so nampak macam mengiri kan. Tapi itulah, ya, ada banyaklah pendapat. Imam Ghazali sendiri pun kata macam ni dan sebagainya lah. Tinggal lagi, janganlah kita letak di tempat mana yang tidak ada ulama kata, kan. Semayang letak kat sini. Pelik, ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pelik sangatlah kan, ya. Jadi kita carilah mana-mana saja ulama, khususnya dalam mazhab kita Syafi'i, insya-Allah. Jadi sunat hukum dia letak tangan kanan atas kiri selepas daripada takbiratul ihram, dan dijadikan keduanya di bawah dada dan sebelah atas pusat. Inilah mazhab kita yang masyhur, dan dengan dialah juga berkata jumhur ulama. Kebanyakan ulama berkata macam itulah, bawah dada atas pusat. Pergelangan tangan ni pegang pergelangan tangan kiri. Imam Ghazali dia suruh condong sikit, kan, ya, sebelah condong sikit. Tapi umumnya tengah ni, tapi nampak sangat sebab apa? Tangan kanan kita ni pegang pergelangan tangan. Ya. Inilah mazhab kita Syafi'i. Kata Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan juga Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Ishaq bin Rahawiyah, dan juga Abu Ishaq, ya, daripada ashab kita, daripada ulama, daripada mazhab kita Syafi'i, menjadikan keduanya di bawah pusat. Jadi banyaklah khilafnya dan sebagainya lah, ya. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri pun radhiyallahu anhu, ya, ada dua riwayat seperti dua mazhab, dan daripada Ahmad, iaitu mazhab Hanbali, dua riwayat seperti dua mazhab, dan juga riwayat yang ketiga beroleh bahawa boleh pilih mana-mana salah satu. Ya. Jadi hasilnya terpulanglah, ya, hukumnya adalah sunat. Dan yang spesialnya ialah itu satu bahagian daripada mazhab Maliki, tak letak mana-mana, tegak ke bawah je. Lepas tu kalau kita pergi ke Mekah ke pergi Madinah ke, ataupun pergi mana-mana masjid yang ramai foreigner, ramai orang luar kat sana, nampaklah berbagai-bagai cara. Ini berbagai cara orang letakkan tangan, ya, di atas pusat, ada dan bawah dan sebagainya.
Nampak macam malas kan kat bawah kan. Tapi tak ada kata macam tu ya. Sebab itu ada pandangan ulama. Okey, habis hadis yang pertama. Hadis yang kedua, bab fi takbir inda ruku' was sujud. Bab pada menyatakan takbir, mengucapkan takbir rukuk dan sujud. Ketahuilah kiranya saudaraku, mengucap takbir itu ada dua macam. Pertamanya takbiratul ihram namanya. Telah lalu dibicarakan pada masalah sebelum ini. Yang keduanya takbir intiqalat namanya. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bila? Iaitu ketika kita bermula angkat takbir untuk solat. Dan berserta dengan niat. Itu takbiratul ihram. Allahu akbar. Ya, takbiratul ihram. Dengan niat sekali itu. Yang kedua takbir namanya takbir intiqalat. Takbir perpindahan rukun. Ya, takbir perpindahan rukun. Kita cakap ini tentang lafaz, ya. Belum lagi tentang angkat tangan. Lafaz dulu. Maka takbir intiqalat itulah yang dikehendaki, yang hendak dibicarakan dalam bab ini. Iaitu takbir pada masa turun rukuk dan sujud dan bangkit daripada sujud dan bangkit berdiri. Semua itu dituntut akan dia oleh syarak. Tuntut ini hukumnya adalah sunat kita sebut. Sunat kita sebut, iaitu tuntut. Bukannya wajib, ya, bukan wajib. Sunat. Bila sunat ni hukumnya maknanya kalau kita tak sebut, ya, tidak menjadi masalah. Ya, cuma lawan kepada sunat ini, ulama ramai yang mengatakan hukumnya adalah makruh. Lawan sunat makruh. Ya, makruh. Dan kita rugilah sebab luput fadilat. Luput fadilat dan kesempurnaan dalam solat. Sebab tu kita seboleh-bolehnya kita ambillah, ya, perkara-perkara sunat dalam solat ini kita buatlah semua sekali. Ya, kita buat semua sekali. Hadis bunyinya, an Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa Abu Bakrin wa Umar. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucap ia takbir dan katanya Allahu akbar pada tiap-tiap kali turun rukuk dan sujud dan tiap-tiap kali bangkit daripada sujud. Dan takbir ia juga pada masa hendak berdiri dan duduk. Dan begitu juga Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma melakukan seperti itu. Kata Abu Sa'id Tirmizi, hadis ini juga ada riwayat daripada Abu Hurairah dan juga Anas dan juga Ibnu Umar dan sebagainya. Hadis yang kita bacakan tadi itu merupakan hadis daripada Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud. Sebut Ibnu ni maksudnya apa? Namanya ialah Abdullah. Ya. Ibnu Mas'ud. Sebut Ibnu ni namanya ialah Abdullah. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Sebab tu kita kalau sebut Ibnu ni tahulah Ibnu Umar. Maknanya nama dia apa? Abdullah bin Umar. Ibnu apa lagi? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu apa lagi? Yang masyhur-masyhur, kan? Ya, tapi nama dia ialah Abdullah. Jadi orang suka dipanggil dengan nama Ibnu. Ya. Sebut nama ayah. Ya, sebut nama ayah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia antara orang yang terawal memeluk Islam. Ibn Mas'ud ni, ya, orang yang keenam. Kerana Ibn Mas'ud kata ketika, ya, aku, ya, memeluk Islam itu, dia kata dia orang yang keenam. Ya, kelihatannya aku orang yang keenam. Ibnu Mas'ud orangnya lemah lembut, kurus, suka memakai kemas berwangi-wangian. Ikut sunnah Nabi tu. Ya. Seorang pembaca Quran yang hebat. Ya. Dan walaupun dia lemah lembut, kepala Abu Jahal dalam perang Badar dia yang penggal. Kepala Abu Jahal yang dalam perang Badar, ya, dia yang penggal, dia yang putuskan. Tapi walau bagaimanapun Abu Jahal ketika itu sudah pun parah, dah luka dah sebenarnya. Ya, kerana dilukai oleh dua orang remaja
Yang target remaja itu memang hendak bunuh Abu Jahal, tapi tak sempat nak bunuh. Seorangnya syahid, ya, ada seorang lagi tangannya terputus, ya, lari menghadap kepada Rasulullah, ya, lari menghadap kepada Rasulullah. Rasulullah kata kepada Ibnu Mas'ud, kau pergi selesaikan, pergi tengok, kau pergi selesaikan, ya. Dia pergi, dia nampak, ya, Abu Jahal masih lagi dengan bongkak dan bangganya, masih lagi tak mengalah lah, ya. Dia potong terus kepala, ya. Masya Allah, tentera-tentera Islam hebat, hebat, itu peristiwa perang Badar. Perang Uhud pun sama juga, adalah peristiwa yang menjadikan perang Uhud. Contohnya, ya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pacik Rasulullah sendiri, kan, ya, meninggal, syahid, di medan perjuangan pun ada juga, ya. Ketika itu juga ketika perang Badar juga ada, ya, muslimah. Ketika perang Uhud ada muslimah yang juga hadir dalam peperangan tersebut, sebagai backup lah dekat belakang, sebagai jururawat, nurse, dan juga sebagai orang yang memberi makan minum, serta yang membetulkan anak panah dan sebagainya lah. Nama muslimah ini namanya ialah Safiyah binti Abdul Muttalib. Safiyah binti Abdul Muttalib, abang kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, makcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Safiyah, ya, seorang pahlawan Islam kalangan wanita. Kerana sama-sama pergi ke medan perang. Dan dah perang Uhud juga, sebab Islam dah kalah, terpaksa juga dihunuskan pedang juga sekali. Ni Safiyah ini, ya. Dia memang tegas, ya, dia memang tegas. Baiklah, anak dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Awam, kan, ya, Zubair ke Ibnu Zubair, saya lupa, ya. Cek balik. Ni bahaya ni, ada depan ni. Jadi hukum mengucap takbir itu, ya, kata Ibnu Mas'ud, adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucap takbir dengan katanya Allahu Akbar pada setiap kali turun rukuk dan sujud, dan tiap-tiap kali bangkit daripada sujud, ya. Dan juga takbir ia pada masa mau berdiri dan juga duduk. Baik. Takbir intiqalat yang ditinggalkan, apa hukumnya? Kalau tinggal takbir itu, apa hukumnya? Hukumnya tidak menjadi apa-apa. Tiadalah diulang sembahyangnya, dan begitu juga meninggalkan zikir dalam rukuk dan juga sujud, itu pun sama juga hukumnya adalah sunat, iaitu dipanggil sunat hai'ah. Sunat hai'ah. Ditinggalkan, rugi je lah, ya, kita rugi, luputnya fadilat melakukan perkara sunat, tetapi tidak perlu ulang sembahyang. Dan ada ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Jadi bilangan takbir pada tiap-tiap sembahyang, kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam tiap-tiap sembahyang yang 2 rakaat itu 11 takbir. Ada 11 takbir. Bilangan takbir dalam solat 2 rakaat, 11 takbir. Iaitu takbiratul ihram dan 5 takbir pada tiap-tiap rakaat. Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, i'tidal. Kira takbir ke tu? Tak. 2 sujud, 3 duduk antara 2 sujud, 4 sujud, 5. Iyalah 5, maknanya satu rakaat campur dengan takbiratul ihram 6, ya. Dan tiap-tiap sembahyang 3 rakaat itu 17 takbirnya. Dikira tu, bilangan tu. Nak supaya kita tahu betul tak betul kita buat tu. Ya. Dan takbiratul ihram dan takbir berdiri daripada tasyahud awal, dan 5 takbir daripada tiap-tiap rakaat. Dan pada sembahyang 4 rakaat itu 22 takbir. Maka jumlah takbir sembahyang sehari semalam sebanyak 94 takbir. Kita sembahyang sehari semalam 5 waktu, 94 takbir.
Ulama dia kira. Dia kira. Ada nak kait dengan apa pun saya tak tahu dah tu. Ya. Sebab kadang-kadang tu memang kita ambil tu kan, bilangan-bilangan yang kita kait dengan sesuatu kan. Ya. Kalau berbetulan sama. Wallahu a'lam. Hadis yang terakhir mungkin. Jadi ada hadis tentang takbir. Hukumnya menyebutnya takbir perpindahan itu hukumnya adalah sunat. Lepas tu sebut je lah, ya, sebutlah. Ya, janganlah kita bermalas-malasan sembahyang. Senyap je. Buat je rukun. Sujud. Tak lafaz pun takbir. Sah ke tak? Sah. Ya, tapi luputlah fadilat sunatlah. Ya, dan ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Bab ma jaa fi raf'il yadain inda ruku'. Ni hadis yang seterusnya, yang last insya-Allah. Ya, lepas ni kita boleh breakfast. Ada breakfast? Tak ada. PKP. Tanya breakfast. Dia jadi Cikgu Haji Rizal. Lama tak sebut nama tu. Nombor telefon pun hilang lah kot. Dulu save. Ya, telefon kena reset balik. Habis semua nombor-nombor. Gara-gara tak buat backup. Lupa dah lama tak backup. Ingatkan phone dah lama sangat lagi. Ya. Dah phone dah lama dah. Reset balik. Habis cerita. Sekarang ni keluar nombor tak tahu siapa dah sekarang ni. Hadis. Wahai saudaraku, masuk kita membicarakan angkat tangan waktu takbir rukuk dan bangkitnya. Angkat tangan. Ya. Ada hadis menunjukkan Nabi ada perbuat demikian, iaitu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, bunyinya an Ibnu Umar qala. Ini Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya, khalifah Islam yang kedua. Katanya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata yarfa'u yadayhi hatta yuhadhi mankibai. Mankibai dua, betul dah. Telah aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memulai ia dengan sembahyang, angkat tangan ia. Angkat ia akan dua tangannya sambil mengucap takbiratul ihram. Angkatnya itu hingga membetuli dua bahu. Kemudian ia pun membaca. Kemudian bila ia hendak rukuk, angkat tangan pula ia serta mengucap takbir. Itulah makna kata Tirmizi wa idza raka'a. Artinya bila rukuk pun angkat tangan keduanya. Wa idza rafa'a ra'sahu min rukuk. Dan begitu juga bila dia mengangkat kepalanya daripada rukuk, juga diangkat tangannya. Jadilah jumlah angkat tangan itu pada rakaat pertama 3 kali angkat kedua tangan. Rakaat pertama 3 kali. Adapun antara dua sujud telah angkat keduanya tangan sebagaimana kata Tirmizi, wa qala Ibnu Abi Umar fi hadithihi wa kana la yarfa'u bainas sajdatain. Kata Ibnu Abi Umar dalam hadisnya, dan adalah Nabi tidak mengangkat tangannya antara dua sujud. Tak angkat tangan ketika duduk, ya, ketika berdiri saja. Pertama angkat takbiratul ihram, Allahu akbar, membetuli bahu. Ya, ada yang begini, ikut nafas masing-masing lah. Ya, Allahu akbar. Yang tak betulnya begini. Ya. Ini kalau naik motor chopper yang dah dimodified. Macam buruk mak ayah ni. Ya. Ustaz Azhar dia suka buat macam tu. Ya tu. Datuk motor smart lain. Ya. Itu jumpa dekat Lekas hari tu. Bukan highway Lekas lah. Ya, dekat lepas pada tol, sebelum tol tu. Berderum dengar. Macam tu ada Harley Davidson, ada BMW, ya. Ada Ducati, ya. Semua motor geng 1000 cc ke atas semua tu. 1000 ke atas cc. Tapi santai lah. Ya, tapi saya tengok yang lelaki kebanyakannya dah nampak tua-tua, berumur-umur. Tapi yang peliknya bila nampak yang awet-awet tu cun-cun pula, muda-muda.
Bawa motor tu. Bawa motor Ducati tu. Awet-awet. Ya. Kita nak cepat. Kita tengok satu gerombolan. Alamak, nak kena potong pula ni, susah pula ni. Ya. Potong motor besar. Kita pun besar agak potong. Jadi nak cepat, hantam sajalah. Kan? Tapi bila nampak awet tu berhenti sekejap, relax sekejap, tengok. Oh. Allahu Rabbi. Tak perasan belakang ada motor apa? Hali. Oi, terkejut saya. Pulas minyak. Ya, satu gambaran. Mungkin pergi tu kot. 9 lah kot. Ya. Tak tahulah mana ya. PD ke Kopi Mansur ke apa ke. Tempat yang biasa. Banyak ya. Belah-belah biji motor. Gitu. Terserempak. Nak meriah lagi. Hari Minggu. Pergi dekat Karak. Tak ada kerja. Allah. Litar Karak. Karak sirkuit. Dulu kau ada Kelawang. Kan? Itulah ya, litar-litar yang glamour untuk orang merembahkan lututnya ke atas tar. Pakai suit lengkap, mula. Bahaya tak bahaya tu? Memanglah bahaya. Ya, memang bahayalah. So berhati-hati. Yang penting jangan menyebabkan orang lain susah, tu je lah. Ya, yang terbaiknya kalau pergilah ke litar-litar yang dah ada disediakan. Tapi bayarlah, mahal lah sikit bayar, itu masalah tu. Ya. Baiklah. Masalah angkat dua tangan bila takbir itu apa hukumnya, kata Imam Syafi'i, ya. Kami suruh tiap-tiap orang yang sembahyang, ya, imam atau makmum atau seorang-seorang laki-laki atau perempuan, angkat akan kedua tangannya bila mengucap takbiratul ihram mula masuk sembahyang. Begitu juga bila turun rukuk dan angkat kepala daripada rukuk, itu diangkat dua tangannya. Diangkatlah. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu akbar, angkat tangan. Ya, yang kedua ketika rukuk, Allahu akbar. Yang ketiga ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Sujud tak payah. Dia 3 kali je. Sujud tak payah angkat tangan. Ya, kalau angkat tangan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh kerana tak dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya makruh kalau turun sujud. Sebab itu ramai orang dia kalau dia khayal semayang ataupun dia tidak alert bila sujud sejadah hari Jumaat. Kan, hari Jumaat dia tidak berhati-hati. Ya, ingatkan imam dah dah habis baca bahagian surah sejadah tu. Apa ayat dia yang saya sentiasa tak ingat, ayat setengah tu. Saya ingat belakang dia je. Tatajafa junubuhum. Ya, sebelum tu apa? Innama yu'minu bi ayatin ladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kan? Allahu akbar. Ramai yang dia sebab dia tak alert kan. Yang kan dah baca surah, imam takbir untuk rukuk, dia pun Allahu akbar. Dia buta tengok bawah. Ya, katakan dulu. Ini makruh dia. Makruh. Ya, kalau buat dengan sengaja hukumnya makruh. Jadi itu kita kena alert lah. Turun sujud tak ada angkat tangan. Ya. Sama juga bila kita bangkit daripada sujud, Allahu akbar, angkat tangan. Ya. Tak ada ya. Bangkit daripada sujud ada satu je tempat angkat tangan, selepas tahiyat awal. Tu je satu. Yang lain tak ada. Yang kedua, dalam sujud, lepas sujud sejadah itu kesilapan yang ramai juga orang buat bila dia duduk antara dua sujud, duduk istirahat selepas sujud untuk bangun. Ya, sepatutnya terus berdiri ke atas. Tapi ikutlah kemampuan. Kita ni yang dah berumur ni kan, kadang-kadang tu memanglah itu tak ada masalah sebenarnya ya. Semua itu hukumnya adalah sunat. Dia terus naik ke atas. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu dia 3 kali ya. Angkat tangan takbir. Angkat tangan sakit, bagaimana hukumnya? Kata Imam Syafi'i, saya habiskan sikit lagi. Ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, jika salah satu daripada dua tangan orang yang sembahyang itu sakit yang tidak kuasa ia mengangkat akan ia, ya, sertanya hingga sampai sekira-kira aku sifatkan dalam masalah itu, tetapi kuasa ia mengangkat
kurang daripadanya, nescaya diangkatnya dua tangan kadar yang ia upaya. Jadi angkat tangan bagi yang sakit, angkatlah sekadar yang upaya. Kalau gini-ginilah Allahu akbar. Sebab dia sakit, dia tak nak angkat. Dia tak nak habiskan betul, dia angkat. Kalau dua-dua, kalau sebelah pun sama juga. Kalau sebelah sakit, yang tak sakit tu sempurnalah. Sempurna. Yang sebab ni macam tu je. Buat pelik kan? Tapi itulah dia ya. Kita ni mana yang sempurna habiskan. Yang tak sempurna, cuba je setakat yang termampulah. Nampaklah sikit dengan sebelah tu. Jika ada pada tangannya penyakit yang menjadikan kuasa angkat lebih daripada bertentangan dua bahunya dan tiada kuasa ia atas pada menentangi dua bahu sahaja, nescaya diangkatnya dua tangannya. Dan jika lebih daripada membetuli dua bahunya sekalipun, kata Syafi'i, dan jika adalah tangannya penyakit yang kuasa mengangkat lebih atau kurang daripada membetuli dua bahu dan tiada terkuasa mengangkat membetuli dua bahu, nescaya diangkatnya akan tangannya lebih daripada membetuli dua bahunya, kerana bahawasanya mendatangkan ia dengan angkat tangan, dan yang lebih daripada angkat itu terpaksa namanya. Itu kata Imam Syafi'i. Angkat bawah tak boleh, angkat betul pun tak boleh. Dia boleh angkat lebih daripada itu. Jadi angkatlah. Ya, angkat. Kerana apa? Terpaksa. Jadi bila tu nak ambil juga pada sunat, angkat yang termampu. Mampu angkat macam ni je. Allahu akbar. Bawah tak boleh. Ya. Nak angkat betul pun tak boleh. Angkat macam ni. Dia angkat macam ni. Maksudnya apa? Ikut kemampuan. Walaupun berlebih ataupun terkurang. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Yang penting kita cari juga pada sunat mengangkat tangan. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita ni kadang-kadang tu kita malas. Kan? Malas nak angkat. Allahu akbar. Rukuk terus turun je. Allah. I'tidal Allah. Tak angkat tangan. Ini malas. Sedangkan Imam Syafi'i kata kalau sakit macam mana pun, maknanya apa? Buat kemampuan, angkat ikut kemampuan. Walaupun tak boleh membetuli bahu, kurang pun angkat juga. Ataupun melebihi sangat, ya, sebab nak angkat kurang tak boleh lebih juga. Ya. Tapi tengok-tengoklah. Ya, takut-takut timbul fitnah pula nanti. Dekat masjid. Ya, imam dekat depan. Sakit tangan, tak ada angkat rendah, nak angkat macam ni. Mak tengok apa pula imam. Masalah juga tu ya. Kita tengoklah ya, dia perkara sunat. Ya, kita buatlah yang termampu. Takut timbul fitnah, jangan buat. Yang takut timbul fitnah, jangan buat. Sebab tidak semua orang tahu. Sebab tu kita belajar ni. Ya. Jadi kalau kita solat sunat dekat rumah ke apa ke, kita nak ambil pada sunat, silakan. Ya. Okeylah. Rasanya jadi angkat tangan ini dilakukan semua juga pada sembahyang bukan fardu juga, sembahyang sunat, sembahyang jenazah dan sebagainya lah, semuanya samalah. Ya. Sekiranya tak buat dalam sembahyang fardu, tak angkat tangan dalam sembahyang sunat ataupun sujud sejadah, sujud dan sebagainya, ya, solat hari raya, solat jenazah, dan nescaya aku makruhkan dia yang demikian itu baginya. Saya dia dihukumkan sebagai makruh. Jadi overallnya apa sahaja pun bila kita solat, ya, solat kita sunat ke, solat wajib ke, solat fardu ke, solat jenazah sekalipun, kita angkat tangan. Khususnya bila kita berdiri. Kalau kita sembahyang duduk, sembahyang duduk, sebab biasanya duduk ni tak angkat tangan, ya. Tetapi kalau kita punya perbuatan itu merupakan perbuatan orang berdiri, tetap juga sunat kita angkat tangan. Kita memang sembahyang duduk, apa-apa lagi dah, kita dah duduk dah, angkat tangan. Allahu akbar. Atau duduk kat bawah kan, Allahu akbar. Sebab itu perbuatan orang berdiri, sunat juga kena angkat. Ya, memanglah ketika duduk tu, duduk antara dua sujud sebagainya tak angkat tangan. Ya, tapi bila kita duduk di kelakuan orang berdiri dan kadang-kadang kita duduk gitu, maka kita juga sunat untuk angkat tangan. Sebagaimana keadaan orang berdiri yang asalnya. Ya.
Rasanya tu je lah kot. Ya. Angkat tangan sekali. Tak ada. Ya. Sebelah tangan ni tak boleh angkat, angkatlah sebelah. Allahu akbar. Ya. Jadi ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Yang penting kita ambillah pahala sunat mengangkat tangan tersebut. Sebab itu kita digeser untuk mengangkat tangan. Wallahu taala a'lam bissawab. Insya-Allah kita akan sambung lagi lah beberapa hadis-hadis yang lain, ya. Perkara sunat-sunat yang lain. Kita masih lagi membicarakan hadis-hadis berkenaan dengan sunat hai'ah. Cuma lepas ni kita masuk sedikit tentang kedudukan ketika rukuk. Tangan dekat mana sebagainya, dan ada khilaf sedikit di kalangan ulama dan apa hukumnya. Kita tengok nanti insya-Allah, ya. Kalau dipanggil lagi insya-Allah. Risau juga boring. Tapi tak ialah kita baca hadis kan, kita baca hadis yang mana bahawasanya ada dia diamalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu benda tu, hadis tu ada. Dan juga ulama bahaskan macam mana secara ringkas insya-Allah. Dalam kitab Bahrul Mazi. InsyaAllah kita habis kat sini lah. Mudah-mudahan dapat sedikit manfaat daripada apa yang dibacakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma srif 'anna wadfa' 'anna al-bala' wa hadzal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.